Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua tingkat yang dulu dan dulu atas ni sebagai pelajar, dan alhamdulillah kali ini dapat naik sebagai seorang yang akan memberikan beberapa input tentang remaja sihat tanpa rokok dan vape. Ada 3 objektif utama yang saya akan sampaikan. Yang pertama, saya akan memberikan kamu semua rasa macam mana syoknya rasa hisap rokok dan hisap vape. Saya bukan bagi vape, nak tahu rasa syok dia macam mana. Yang kedua, saya nak bagi kamu rasa macam mana sengsaranya kesan daripada rokok dan vape. Yang ketiga, macam mana cara kita sebagai remaja untuk hindarkan diri kita daripada rokok dan juga vape. Okey. So sebelum kita mula, saya ada satu teka-teki. Tapi teka-teki ni bukan teka-teki yang sia-sia, dia teka-teki yang berhasiat sebab ada penjelasan saintifik dekat belakang dia. Okey. Cuba teka. Kenapa kalau kita perasan kita dah buat satu keputusan yang silap, kita akan tepuk kepala, kita tepuk dahi. Contohlah, lepas periksa kita semak jawapan dengan kawan-kawan. Kawan-kawan semua jawab A, kita seorang jawab B. Tepuk kepala. Kenapa jawab B ya? Kenapa tepuk dahi? Kenapa tak tepuk dekat tepi ke, dekat perut ke, dekat lutut ke? Kenapa? Apa yang ada dekat dahi ni? Okey, otak kan? Otak ada dekat sini juga, kat belakang juga. Kenapa kita tepuk kat depan? Okey, so otak kita ada 5 bahagian. Dekat bahagian dahi ni dinamakan sebagai frontal lobe. So frontal lobe, okey, semua ada soalan kuis kumpulan masing-masing kan? Soalan ni ada dalam tu. So dia ada 5 fungsi utama dekat frontal lobe ni. 1 untuk mengawal pergerakan, nombor 2 kognitif, nombor 3 memori. Sebab itu orang tua-tua kata kalau orang yang dahi luas ni dia pandai, dia bijak. Sebab apa? Ada lebih storage. Allah Ta'ala tak tahu lah. Yang keempat, untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, aktiviti. Jadi kenapa tepuk? Nak dahi? Sebab contohlah macam kita nak tekan remote TV kan, kita tekan, kenapa TV tak tukar channel kan, kita tepuk-tepuk sebab tak function. Bila tepuk dia function. So samalah lebih kurang konsepnya dengan kita punya frontal lobe ni. Okey. Jadi apa kaitan frontal lobe dengan topik hari ni? Okey. So nak cerita dekat sini, nampak tak gambar depan ni? Nampak tak apa beza otak pada usia 5 tahun dengan otak pada usia 20 tahun? Kalau tak nampak beza, tinggal lagi 2 Jumaat. Apa beza dia? Okey, warna, betul. So, warna merah, warna hijau, warna kuning ni menunjukkan kepada bahagian otak yang tidak matang lagi. Yang tak matang lagi. Jadi, bila usia meningkat, bahagian-bahagian ni akan makin matang, kecuali dekat bahagian mana? Ya, dekat bahagian frontal lobe. Dia yang paling lambat matang. Jadi umur berapa agaknya bahagian ni akan matang? Ada jawapan kan? Umur 25 baru dia betul-betul matang. Jadi apa bahan kimia yang ada dalam vape ataupun rokok yang boleh menjahanamkan frontal lobe ni? Betul. Okey, ini ada graf sikit lah nak menunjukkan nikotin dan juga vape bila dihisap dia akan menyebabkan kepekatan nikotin dalam darah meningkat dengan kadar yang sangat mendadak. Lagi tinggi nikotin dalam rokok atau vape tu, lagi tinggi kepekatannya dalam darah dan lagi tinggi risiko untuk mencederakan kawasan dekat frontal lobe. Jadi apa kesan dia?
Apa kesan dia kalau frontal lobe ni dah tak berfungsi ataupun dah rosak? Kadul tipis sikit tu. Next slide. So, ni antara kesan-kesan dia. Tadi kita kata fungsi frontal lobe untuk membezakan yang baik dengan yang buruk. Sebab saya duduk dekat asrama sini, jadi ada sedikit pengalaman lah. Benda-benda ni memang berlaku. Mungkin sekarang tak lah, dulu lah. Contohnya apa? Kes bully. Sebab apa? Sebab dia rasa menunjuk seseorang itu kuat bila dia boleh buat orang lain. Sebenarnya tak. Orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan diri daripada orang yang sabarlah ketika sedang marah. Tapi sebab frontal lobe tadi dah rosak, jadi kita tak dapat nak beza. Ni antara gejala-gejala yang boleh berlaku lah. Bully, fly, potong barisan masa nak ambil makanan dekat asrama, mencuri. Okey. Okey. Maksudnya kesan yang pertama tadi dia akan boleh merosakkan bahagian frontal lobe. Dan yang kedua, rokok dan juga vape ni boleh menyebabkan masalah ketagihan. Dekat sini saya nak bagi kamu semua rasa macam mana syoknya rasa rokok dengan vape tu. Okay, cuba bayangkan. Apa makanan yang paling kamu suka? Cuba bayangkan je. Kalau macam saya dulu kat asrama, hari Sabtu makan nasi ayam, aiskrim, buah, makan kawan-kawan. Itu memang seronok. Seronok sangat waktu tu. Okay, mungkin adik-adik ada pengalaman yang berbeza, tapi cuba ingatkan rasa seronok tu. Kalau orang isap rokok dan vape, rasa seronok tu kali 5. Seronoknya makan makanan yang sedap tu darab 5. Itulah keseronokan orang yang isap vape dan juga rokok. Kalau dadah pula, rasa seronok makan tadi tu darab 10. So sebab apa? Sebab bila seseorang itu hisap rokok, nikotin akan masuk ke dalam darah dan pergi ke otak. Dan lepas tu dia akan merembeskan satu hormon gembira, neurotransmitter atau bahan kimia yang gembira. Nama bahan tu ialah dopamin. Dopamin yang menyebabkan kita rasa gembira bila kita buat ialah makan benda yang sedap, benda yang kita suka, main bola contohnya. Tapi bila kita isap nikotin, dopamin ni akan dirembes dalam kepekatan yang lebih tinggi dan kita dapat satu kegembiraan yang palsu, bukan kegembiraan yang betul. So, bila lepas 1 jam, 2 jam, level tu akan turun dan mula akan rasa gelisah. Macam sekarang lah. Nampak macam ada rasa gelisah, rasa mengantuk, rasa marah. Tu semua gejala-gejala nikotin dalam darah dan makin rendah. Jadi, untuk elakkan daripada gejala ni ada, seseorang tu dia akan isap lagi. Dia asyik isap lagi dan dapatkan balik rasa gembira tu. Okey? Ni bahan-bahan lain lah yang boleh dirembes, bukan sekadar dopamin saja. Contohnya macam norepinephrine, acetylcholine yang boleh meningkatkan rasa fokus, meningkatkan rasa daya ingatan. Tapi orang tanya, dalam vape mana ada nikotin? Vape rasa buah aja. Ya. Rasa apa? Anggur, strawberry, watermelon, kopi. Rasa-rasanya betul ke? Tak betul. Okay. So, banyak bahan-bahan yang dijual, dia cakap dia tak ada nikotin. Tapi kenapa kena isap hari-hari? Kenapa hari-hari kena isap? 1 puff, 2 puff. Kenapa kalau tak isap dia rasa marah, tak boleh fokus? Sebab dia ada kesan withdrawal daripada nikotin tu tadi sebenarnya. Okay, habis 4 nikotin. Nak fokus dekat 3 lagi bahan utama yang ada kat dalam vape. Yang mana bahan tu propylene glycol, vegetable glycerin dengan bahan perasa dan juga pewarna.
Sebenarnya 3 bahan ni selamat tau. 3 bahan ni selamat. Tapi bukan selamat untuk dihisap, tapi selamat untuk ditelan, dimakan. Dia dipanggil sebagai generally recognized as safe. Okey, gambar yang kat atas ni. Kalau makan masuk dalam perut tak ada masalah, tapi kalau hisap masuk dekat paru-paru, cuba bayangkan air, 1 gelas air. Kalau minum tak ada masalah kan? Cuba kalau 1 gelas air kita masukkan ke dalam paru-paru. Tak sadar air pun dah macam rasa tak bernyawa, meninggal lagi dalam paru-paru kan? Okey. Jadi bahan-bahan kimia ni yang ada dalam vape yang selamat untuk dimakan tapi dia tak selamat untuk dihisap. Apa kesan dia? Sebab apa dia tak selamat? Okey. Tengok ni paru-paru. Ni paru-paru. Ni ialah kita punya saiz rambut. Paru-paru dia boleh tapis partikel yang sebesar warna merah ni. Yang ni dia boleh tapis. Tapi dalam vape ataupun rokok, dia ada bahan kimia yang lebih kecil daripada partikel. Maksudnya, bila dihisap tu, dia tak filter. Terus masuk. Tu yang tiba-tiba paru-paru bocor, penuh dengan air. Sebab bahan kimia tu terus masuk dalam paru-paru. Okay, sekarang ni, saya nak kamu semua buat satu aktiviti tahan nafas. Okay. Cuba tarik nafas panjang-panjang dan tahan selama 30 saat. Tarik nafas. Tahan. Lagi, tahan lagi. Lagi. Teruskan. Bagus lagi. Okey, nampak dah ada yang dah tak bernyawa. Teruskan, jangan berhenti, teruskan. Lagi. Okey, buang nafas. Apa rasa? Rasa lega, rasa nak mati. Okey, cuba bayangkan untuk orang yang hisap vape dengan rokok, tiba-tiba paru-paru dia bocor. Paru-paru dia bocor. Lepas kita buang nafas tadi, kita tarik balik kan? Tarik tak berjaya, udara tak masuk. Itulah perasaan orang yang ada sak nafas bila disebabkan paru-paru masalah daripada rokok ataupun daripada vape. Tadi nak try ke rokok dengan vape ni? Wa'alaikumsalam. Okay. Next slide. Ya. Okey, tadi Dr. Alif ada cerita tentang bahan sampingan yang bukan sekadar tadik je yang ada, tapi ada satu kes yang mana seseorang tu dihisap vape. Ingatkan vape ni okey lah. So bila dihisap vape, tiba-tiba dia hilang sedar. Tiba-tiba dia dengar ada satu suara cakap dengan dia. Lepas tu dia dengar ada 2 suara yang bercakap tentang dia. Lepas tu dia dengar ada 3 suara yang mengata dia. Padahal suara tu tak ada. Dia sedang berhalusinasi. Sebab apa dia berhalusinasi? Sebab dalam vape tu dia ada dadah. Macam-macam lah dadah yang ada. Contohnya macam magic mushroom, amfetamin. Yang mana dadah ni boleh menyebabkan hilang kewarasan, jadi gila. Mak ayah hantar sekolah, duduk asrama, 2 minggu sekali boleh balik untuk belajar, untuk meningkatkan ilmu. Tapi tiba-tiba jadi gila. Sebab apa? Okey, ni kesan-kesan yang lain lah. Boleh menyebab kanser berkali ganda naik lah. Contohnya kanser perut, kanser usus, kanser lidah. Boleh menyebabkan serangan jantung 2 kali ganda, stroke. Dan yang ni yang utama, yang ni paling penting pada kita sebagai seorang lelaki. Rokok boleh menyebabkan masalah mati kucur. Okey, banyak orang ada masalah mati kucur, terutamanya dalam kalangan lelaki yang hisap rokok kronik. Okey. Dan yang terakhir, apa peranan kita? Apa peranan kita sebagai seorang remaja untuk hindari kita daripada gejala-gejala ni?
Yang pertamanya, cubalah untuk buat sesuatu perkara yang lebih baik. Contohlah macam saya sekarang ni, kalau boleh kembali kepada 20 tahun yang lepas, saya nak belajar banyak ilmu sirah masa dekat Sultan Muhammad ni, sebab kita punya environment banyak yang boleh bekalkan kita dengan ilmu-ilmu agama yang boleh jadi pendidik pada diri kita. Yang kedua, pilih kawan yang baik. Kawan dengan semua, tapi kita rapat dengan yang baik. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri bagi tahu kawan yang baik tu, kawan tu ibarat penjual minyak wangi dengan tukang besi. So kalau kita kawan dengan orang yang jual minyak wangi, tak dapat minyak wangi pun kita dapat bau wangi dia. Tapi kalau kita kawan dengan orang yang membuat besi, tak dapat terbakar sebab besi tu, kita dapat bau asap yang busuk. Dan yang ketiga, sayangi diri, jaga fizikal, emosi dan mental, sebab kita punya badan ni amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bertanggungjawab dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dekat pada mahsyar nanti tidak akan bergerak kaki anak Adam melainkan dia dapat jawab 5 soalan, yang mana salah satu soalan tu ialah di usia muda kamu mana kamu habiskan. Semua tu akan dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, cara untuk menangani atau elak daripada masalah vape dan rokok ni ialah dengan dakwah, speaks out, nasihat. Allah cakap dalam surah Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ni umat yang terbaik dalam manusia. Sebab apa? Sebab kita buat kerja dakwah. Kita mengajak kepada kebaikan dan kita mencegah daripada kemungkaran. Jadi yang terakhir, rokok dan vape itu haram. Okey? Okey, fikir sebelum bertindak. Daun selasih itu kulai layu. Terima kasih, thank you. Terima kasih.